Baik, Alhamdulillah kita bersama ya bagi segmen Sehat Minda, di mana pentingnya untuk kita ni walaupun di zaman moden ini semakin pantas, semakin mudah untuk kita ni Betul. berkomunikasi, semakin mudah untuk kita ni mendapatkan maklumat-maklumat ataupun kesemua-semua yang positif, akan tetapi mudah juga perkara-perkara negatif itu akan kita ni perolehi ya, ataupun tanpa sengaja kita mendapatkannya. Jadi untuk itu di Rampai Pagi kami bawakan kepada anda pada hari ini segmen Sehat Minda menyentuh tentang implikasi media sosial terhadap kesihatan mental bersama narasumber kita. Betul, dengan narasumber kita ni yang kami bawakan pada hari ini Puan Masalina binti Haji Muhammad Ali Safar, pegawai jururawat psikiatri, dan kami percaya beliau pun sudah bersedia untuk kita ni sapa pada pagi ini ya Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Apa kabarnya Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, kita menyentuh tentang implikasi media sosial terhadap kesihatan mental. Jadi terlebih dahulu mungkin dapat kita serahkan bersama dengan Puan untuk memberikan mukadimahnya. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Social media actually-nya penggunaannya amat luas masa ni dan memainkan peranan penting arah tani semualah. Setiap individu memang penting. And then social media ni adalah macam tempat platform dan alat komunikasi di antara tani dengan dunia yang mungkin tani dah kenal ataupun yang sudah tani kenal, contoh macam kawan-kawan apa tu semua. So di dalam media tu juga, social media tu ia memberikan ataupun penyebaran maklumat yang terkini. Satu tani berkongsi maklumat di antara orang yang di dalam mana itulah social media tu. Betul. Baik, itu semua bila menyentuh secara umum puan ya, ianya membawa kepada kesan positif. Betul. Jadi untuk seterusnya apakah kesan negatif terhadap kesihatan mental dan mungkin ada contoh-contohnya, Puan? Seperti yang saya beritahu tadi itu, macam social media ni memang pentinglah untuk semua lapisan masyarakat. And then memang ada positifnya sebenarnya social media ni. Since masa ni penggunaan social media tu penting kan, ya contohnya macam platform TikTok yang tadi tahu, Instagram, and then Facebook, Twitter, and then even Reddit yang masa ni luaslah penggunaannya. Jadinya kesan positif di dalam itu kirakan di dalam platform itu tani men-share maklumat di antara sesama sendiri. Contoh macam tani di dalam itu berkait juga dengan tani punya awareness di dalam mental health, ada tu di dalam itu. And then ada discussion di dalamnya ataupun indirectly memang ada macam contoh seminar di dalamnya apa tu semua untuk orang ramai mengambil maklumat itu. So itu pula positifnya. And then komunikasi di antara sesama tani yang tadi saya beritahu, sama ada dengan keluarga, orang yang tersayang, and then sama orang yang tani dah kenal tetapi di dalamnya ada community support. Macam contoh yang tadi saya beritahu tu awareness dalam mental health, dorang di mana dorang berdiskus mengenai dengan awareness dalam kesihatan mental. Sama juga di sana tu tani macam meraih menggali tani punya interest tani. Contoh macam sekiranya anak ni, orang ni, individu ni suka memasak atau apa. So dari sana macam tani dapat mengambil resepi, and then cara-cara mengajar memang ada kan tu kalau ada live apa tu semua. And then sama juga di sana tu menstimulate tani punya brain, because kadang-kadang ada games di sana tu kan, macam contoh macam dia bagi nombor macam 9541 tapi macam bertamu-tamu. So dia katanya apa nombor yang ada. So it's kind of macam stimulate tani punya brain, and then supaya anda macam non-nuan terperido anda tahu apa-apa tu. And then positifnya juga tadi yang saya beritahu, mengasah diri tani sama ada profesional ataupun personal tadi eta. And then berkongsi maklumat di sana tu. Lepas itu macam-macam lah lagi lah sebenarnya. Terutama yang mental health awareness memang masa ni ada di dalam itulah. Di mana saja Facebook apa, and then Instagram, TikTok lah.
kebanyakannya di sana tu. Betul sekali Puan. Jadi itulah kesan positifnya ya yang Puan kongsikan tadi. Tapi penting juga kita ni untuk mengetahui kesan negatifnya juga agar kita dapat berwaspada ya Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah antara kesan negatif terhadap kesihatan mental dan mungkin berikan contoh kesihatan mental yang akan terjadi daripada kesan negatif berkenaan dari penggunaan media sosial. Okey, salah satunya kira yang negatif itu memang banyak pulang bagi individu-individu yang indah dapat mengawal dirinya apabila di dalam platform berkenaan itu. Contohnya macam sekiranya macam TikTok saya contohnya. Bila tani kan melihat benda tu tani scroll. Kadang ada penting pun masuk orang tani punya page. So kadang-kadang ada di dalam itu macam ada cyber bullying macam kena ucap-ucap apa tu semua. Contoh macam tani memang berani I think 2-3 days ago ada kisah di Malaysia kan toh, dan this perempuan ni influencer sudah tahu, and then kena cyber bully, kena ucap-ucapkan apa tu semua sampai suicide that lady. So yang anu tu kena carilah apa puncanya apa, and then that girl akhirnya anulah kena bawa tempat yang anulah macam tu kedapatan. So contohnya macam tu. And then kesan negatifnya juga bila di dalam itu contoh macam ada gambling apa tu memang dah baguslah untuk remaja yang masa ni, generasi yang masa ni lah. And then kesan negatifnya juga tani akan rasa tertekan. Contoh bila notification, especially telefon kan ada notification. So bila masuk benda-benda yang macam di dalam page tani tu berbunyi kita ting macam tu. So it's kind like macam membuatkan tani tertekan macam tu. Macam kan mau tahu lagi, kan mau melihat lagi macam tu. Sampai tani terlupa benda-benda yang live di dalam sekeliling taniannya di alam nyata lah macam tu. And then sama juga macam ia akan menyebabkan tani rasa memperbandingkan diri tani dengan orang lain. Contoh sekiranya macam di Instagram orang mengupload gambar travelling, and then rumahnya lawa apa macam tu. Padahal kadang-kadang apa yang dipamerkan itu indah sama dengan realitinya macam tu. It's macam influencing tani. So tani rasa macam self esteem tani very low. Orang lain berduit orang lain macam terdapat apa-apa kami ni macam ni contohnya. So it's really like memberi impact yang negatif lah tadi. Betul sekali. So cara-caranya bagi untuk mengelakkanlah sekurang-kurangnya tani mengelakkanlah benda ni. So tani mesti limitkan masa tani bila berada di dalam platform yang saya beritahu tadi tu. So macam sama satu juga macam tani setkan di dalam tani punya application ataupun setting macam kalau tani dah mau feed atau masuk tani, maksudnya cerita-cerita di dalam page tani di dalam macam kalau tani scroll masukkan tu automatiknya. So tani kira limitkan di sana, and then bagi mute ke kalau anda suka melihat just macam contoh sekiranya sebelum ni tani follow orang tu, tapi di dalamnya tu kontennya macam really membagi negatif thoughts tani, negatif impactnya tani. So why not macam tani bukannya block, macam mute, and then kira unfollow orang yang tani ikutkan itulah macam tu. Baik, Puan, bila menyentuh tentang cyberbully tadi, kita ni maklum juga, ia sering kali kita ni dengarkan. Malah juga tadi Puan ada mengongsikan satu faktanya ataupun satu peristiwa. Jadi mungkin dapat Puan kongsikan kepada kita ni pendapat daripada Puan sendiri menyentuh tentang cyberbully ataupun bully cyber ini, Puan. Cyberbullying ni really impactnya sangat-sangatlah arah kesihatan mental. Contoh yang tadi saya beritahu tu tadi macam ada this lady kena bully di dalam sana tu, kena bagi komen-komen yang baik. Because siapa saja boleh masuk kan, walaupun orang menggunakan fake account ke apa, dan tanpa nama. Tani dah tahu siapa yang boleh impactnya tu arah orang yang kena cyberbully ni kan, jadinya sampai ia membunuh diri, sampai ia tertekan, maksudnya tu sampai jadi murung apa tu. So it's like bila ada cyberbully ni really ia punya impactnya tu arah individu tu sangat teruklah macam tu. Yang paling kebanyakannya macam jadi depression, and then
jadi suicide lah, membunuh diri. Jadi yang memakan diri sebetulnya. Yes, memakan diri Apabila sendiri. apa yang Puan katakan tadi, influencer tu ia keluar di sana, ia menampilkan dirinya, jadi ia, secara live. Jadi akan dapat mudah diserang dari pelbagai pihak, mungkin yang tidak diketahui dan diketahui juga ya. Dan itu antara kesan negatif ya. Bagaimana Puan cara untuk orang-orang kita ni menangani kesan negatif terhadap kesihatan mental ini? So contohnya sekiranya macam untuk menanganinya, kalau boleh telefon itu platform-platform yang ada di dalam telefon Tani itu Tani mute kan, ataupun Tani unfollow konten-konten yang dia bersesuaian dengan apa yang Tani maukan. Dan juga lagi bila Tani tidur, semua orang akan buat bangun tidur ataupun sebelum tidur mesti memegang telefon untuk melihat notification sama ada ya WhatsApp ke apa tu semua, dan apatah lagi Instagram atau ada orang direct message ke Tani, and then even ada orang komen, because kalau Tani sudah ada benda tu, kalau ada orang menggunakan akaun berkenaan, macam Tani tends to akan melihat berapa likes Tani siapa mengomen macam tu, Tani iski so it's like so Tani kurangkan di tempat yang anda bersesuaian macam tu. So sama anu juga Tani limitkan had, kirakan macam sejam ke saja, kurang-kurangnya, because Tani masih ada perkara-perkara yang lebih Tani perlukan fokus di alam nyata ni, atau kira alam maya yang alam fantasi kan tu. We don't even know siapa yang ada di dalam itu, melainkan ada yang di dalam kotak Tani. So sama satu juga Tani mesti connect dengan orang-orang yang ni di alam nyata ni. So walaupun komunikasi berguna di dalam media sosial, tapi lebih macam baiklah Tani berinteraksi dengan orang-orang yang Tani kenal, Tani sayangi di luar ni. Pasalnya ia Tani face to face. Tani bersemuka dengan orang yang Tani maksudkan yang kawan-kawan Tani ke apa whoever lah. So dengan adanya anak tu lebih lagi Tani you feel real bila Tani bercakap face to face, ada eye contact dengan orang yang sebenarnya. And then sama satu juga Tani buat aktiviti ataupun hobi yang Tani rasa macam membagi Tani semangat, membagi Tani ada green light macam tu. Contoh macam jogging, and then badminton ke apa tu semua. So itu salah satunya jualah. And then kalau boleh Tani kurangkan melihat skrin telefon tu, because ada blue ray-nya tu, blue ray yang menyebabkan kerosakan mata, dan even sampai ke tahap kanser macam itulah. Kalau itu bagi kita ni kalau yang kita dapat tangani, apa pula dengan anak-anak ataupun orang sekeliling kita ni? Bagaimana cara kita ni untuk menyokong mereka, Puan? Okay, saya pun ada anak-anak juga, and then kira diorang ni Tani panggil Gen Z. So it's really, kalau Tani kan suruh dorang stop, even Tani yang berumur ni kan stop untuk masuk dalam platform social media tu, it's really difficult. So caranya saja itu tu, we have to, untuk anak-anak yang masa ni generasinya, you have to explain over and over again. Contoh even before datang kemari ni, few days back macam duduk sama my kids yang sudah remaja tu kan, dan tanya what do you think pasal social media ni. So cara diorang berfikir indah sama dengan Tani. So we have to bila approach diorang ni, Tani akan menggunakan bahasa-bahasa yang bukan mendownkan diorang, ataupun maksudnya tu indirectly mendownkan social media. Because cara penangkapan diorang indah sama dengan Tani tu. So mesti juga Tani berbalik-balik, because I remember Datuk Fadilah Kamsar dia ada cakap untuk orang itu faham Tani, we have to explain sampai beratus kali dan baru tahia faham macam tu. So itulah. So it's really kalau untuk yang untuk anak remaja, so that is why macam bagian kami punya health promotion diorang ada membuat jerayawara mengenai cyberbullying tu. Jadi berkomunikasi dengan mereka dan cuba untuk mungkin menyelami apa yang tersirat dalam fikiran mereka, untuk kita dapat sama-sama berjumpa di tengah-tengah mungkin. Kita dapat kesefahaman yang sama. So ia tahanukan macam untuk mengelak Tani, ada baiknya macam we have to pantau ni kanak-kanak ni. Cara dorang, walaupun dorang besar sudah, kadang-kadang it's really membagi positif lah bila dorang come forward, ibu what do you think about
this certain topic macam tu. So kami akan berdiskusi sana macam tu. And then kadang-kadang macam ada yang macam baru meningkat tu, I have to lihat dalam tu apa ada, especially my yang apa yang berdamitan masa ni kan, even tu orang ada mobile phone, because itu tak saja cara kadang-kadang some parents macam ataupun some individu cara dorang untuk supaya anak-anak tu ndak gaul, ndak bola di rumah, dorang bagi telefon macam tu. So sebagai macam parents, orang tua lah yang melatih anak-anak ni, we have to pantaulah semua benda ni, jangan sampai dorang tersasar lari daripada tu. Betul. Baik, itulah antara penggunaan. Memang setiap penciptaan itu ianya sebenarnya adalah untuk memudahkan kita ni. Kita ni manusia lah yang sama ada akan membuatkannya baik ataupun buruk. Jadi mungkin Puan ada juga pihak berkenaan yang ataupun berkaitan yang terbaik dalam memberikan sokongan ataupun dorongan, malah juga bantuan bagi individu-individu ini. Di Brunei ya? Ya. So kalau di Brunei, alhamdulillah lah, bagian Kementerian Kesihatan memang ada perkhidmatan-perkhidmatan yang menolong ataupun membantu bagi untuk yang berkaitan dengan kesihatan mental, pasal media sosial ni memang ada pulang. Dan salah satunya macam dari pihak kami, perkhidmatan psikiatri, memang kami membuat awareness macam tu kan. Jeraya wara kami buat, so that di sana tu sekarang kami akan mengexplain arah diorang, macam siapa yang ada come forward, kami akan mengexplain, okay, this thing the bagus, ini akan menyebabkan kemurungan apa tu, and then sama juga macam bahagian kesihatan, promosi kesihatan, so diorang membuat macam talk ke sekolah-sekolah apa tu, terutama diorang pernah membuat ni pasal cyberbullying ni. So, and then sama juga Kementerian Kesihatan memang ada bukan apps, macam di dalam tempat kami punya homepage tu, ada tu kadang-kadang Sasawang kira Mind Matters cuma tu ada di dalam sana tu lah. Jadi mungkin ada platform atau talian hotline yang dapat dihubungi apabila mereka ingin pertolongan, Puan, boleh dikongsikan. So talian yang baru dikenali masa 2019, talian harapan tu boleh kira public mengcall at any time, dia beroperasi 24 jam. Dial saja nombor 145. So di dalam itu penonton-penonton ataupun bisikitan tak payah takut, because confidentiality ataupun sulit apa yang diceritakan tu indah akan diberitahu, dan orang yang mendengarkan, dan orang yang bercakap di dalam itu para profesional yang memang sudah ditrain lah macam tu. So itu pulang yang ada di Brunei. Menarik sekali. Jadi tadi Puan, talian harapan 145. Yes. Ini dapat boleh dihubungi 24 jam bagi kita. Apa-apa saja masalah yang ingin dikongsikannya ataupun mungkin hanya ingin meluahkan perasaan saja, mungkin boleh saja menghubungi talian harapan 145, dan apa segala informasi yang ada kongsikan pada mereka tidak akan dikongsikan kepada pihak lain. Betul. Baik, begitulah ya caranya untuk kita ni sama-sama membantu, khususnya bagi mereka yang mungkin ada mengalami masalah-masalah kesihatan mental. Maklum sajalah zaman sekarang ini ya, seperti yang dikongsikan oleh Puan tadi, di mana memang cukup mudah untuk kita ni mengetahui maklumat dan cukup mudah untuk kita ni dikenali, akan tetapi cukup mudah jugalah untuk kita ni di-attack ataupun dijatuhkan disebabkan oleh kejayaan kita ni. Jadi perlu juga untuk berpada-pada, berhati-hati dan sentiasa untuk cekal dalam usaha kita ni. Mungkin ada yang ingin berniaga, mungkin ada yang ingin menghasilkan karya dan sebagainya. Memang tidak dinafikan tu Puan ya. Memang akan ada juga kesan-kesan negatif daripada mereka-mereka yang mungkin cemburu dan sebagainya. Kita bersyukur kalau rasanya boleh kita diambil ya positif daripada impak tersebut, kerana kita ni dicemburui oleh kejayaan kita ni. Jadi dari sana mungkin ini akan lebih lagi meningkatkan mutu kualiti usaha kita ni. Jadi pentingnya untuk sama-sama juga untuk kita bertolak ansur dan juga memberitahulah ya ahli keluarga khususnya ya, ibu bapa khususnya untuk masalah-masalah seperti cyberbully ini. Memang dia dinafikan. Kalau di sekolah sendiri pun ada juga cyberbully daripada
pernah juga dikongsikan daripada pebunan jenaka hinggalah kepada menjadi satu jadi buli. Dan begitulah juga di dalam media sosial ini, jika dibiarkan perkara berkenaan dah ada tu bebunnya diorang katunya, lama kelamaan ia menjadi kebiasaan dan ini boleh menjadi kepada impak cyberbully tersebut ya. Baik, alhamdulillah, mungkin juga di kesempatan ini Puan sedikit rumusan daripada pengungsian kita ni bagaimana di kesempatan ini. Okey. Media sosial kira memang penting untuk tani. Tapi cara pemakaiannya we have to lihat-lihati, terutama arah remaja yang masa ni, generasi Z tani panggil. So nanti lagi sekarang ada lagi generasi Alpha yang tani mesti ikut peredaran masa. Kadang-kadang bagi tani yang sudah macam berumuran ni, we have to selaras dengan kira junior tani ni. Macam contoh anak-anak tani. Betul. We have to understand, bukannya menyuruh stop, tapi we have to bukan jauh menggalakkan, because yang tadi Tuan beritahu tu tadi di sana tu kan ada penggalakan kreativiti tani untuk berbisnes apa. So we have to berbagi support jo arah anak-anak tani ataupun remaja-remaja even macam peumuran tani ni. Itulah. Dan jangan lupa talian harapan kami ada 145. Kalau ada apa-apa rasa tertekan pasal media sosial ke apa, and then rasa sampai ke tahap kemurungan, and then rasakan mencederakan diri, sila telefon 145 kalau bis kita indah tahu ke mana akan dituju. And then one more thing, kelupaan tadi beritahu kami ada jabatan psikologi, tapi base-nya di RIPAS. Kalau kami psychiatry, two different things letak. So untuk sekiranya ada tu kena refer, tapi mesti daripada primary health care dulu. Ataupun dari emergency ke apa kalau jika ia segerakan tahu. So macam minta refer ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan itulah. Contoh psikiatri ke apakah semua ataupun psikologi untuk dibagi macam nasihat ataupun diubah cara tani berfikir dan kelakuan tani apa mengenai dengan contoh sekiranya tani edik arah. Jadi boleh Puan ya, daripada talian 145 berkenaan dan dari sanalah pihak BIS kita akan dapat membawa kepada individu tersebut kepada pihak psikiatri ataupun psikologi. Kerana maklum orang boleh merujuk tu. Orang boleh membagi rujukan. Maksudnya tu profesional yang menjawab telefon tu orang boleh bagi rujukan based on apa yang kena explain di talian itulah. Alhamdulillah, biasalah kalau katanya kita ni pun kalau akan mencuba ke mana boleh tu. Kalau kurang pasti ingin ke mana, tapi alhamdulillah dipermudahkan dengan talian 145 dan dapat diberikan rujukan ke tempat-tempat yang bersesuaian dengan mereka. Baik, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan. Terima kasih juga menjemput dari pihak kami. Alhamdulillah atas kesediaan Puan untuk datang ke Studio Rampai Pagi dan mengongsikan satu topik yang amat berguna sekali, terutama sekali di era dengan kemodenan ini ya Muhammad. Jadi harap kami jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi.